Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Terima kasih kepada Al-Fadhil moderator dan kepada pihak TV Sufi dan juga PMT yang terlibat sama pada malam ini. Saya pun diberi peluang dengan ini untuk mengenali TV Sufi ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua dan melihat kepada kita sama-sama untuk melakukan perbincangan dengan kadar yang mampu, insya-Allah, di atas tajuk yang disediakan oleh pihak TV Sufi, insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau boleh ta'aruf sikit saya dengan Fadilatul Syekh moderator ni. Masya Allah, Masya Allah. Oh, ya. Alhamdulillah, kita ada hari yang kita kosong, ada hari yang satu, dua. Walaupun semasa kita hari raya hari itu dia sebenarnya banyak kesan daripada hari raya yang lepas. Di Perlis hari raya yang lepas kita satu-satunya negeri yang membenarkan solat hari raya sepenuhnya. Ya, maksudnya kita tidak buat di masjid, kita buat di tanah lapang dan kita tidak hadkan. Kita hanya kata berdasarkan keluasan tanah lapang berkenaan. Biasanya tanah lapang tu dekat dengan masjid lah. So tempat yang terbuka. Saya bimbang juga masa awal kerana takut ada kes nanti orang kata pandai sangat nak buat kan. Tapi alhamdulillah tidak ada kes solat hari raya di Perlis ini sebagai kluster. Tapi yang ada juga peningkatan selepas itu kerana ada orang rentas negeri dan seumpamanya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Perlis daripada awal memang sedikit dan kadang-kadang kosong, ada tak ada langsung, ada beberapa hari langsung tak ada. Dan sekarang pun kekal sebagai yang amat sedikitlah jumlahnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pada saudara Rara kita. Saya panggil Rara lah kan, sama dengan Mazal. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kita tahu Allah dalam Al-Quran banyak ayat, terdapat ayat yang Allah telah berselawat kepada
Nabi, juga Allah berselawat kepada orang yang beriman. Allah juga berselawat kepada orang-orang yang mempunyai kebaikan-kebaikan yang tertentu. Kalau kita lihat dalam surah Ahzab juga, Allah menyatakan wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang telah berselawat kepada kamu dan juga malaikatnya untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan kita tengok apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang orang-orang yang sabar, yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apabila ditimpa kepada mereka musibah, Allah menyatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang daripada Tuhan mereka selawat dan rahmah. Jadi perkataan selawat Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal merujuk kepada Allah memuji ataupun Allah memuji pihak yang mana Allah berselawat kepadanya, atau sebahagian para ulama menyatakan bermaksud Allah memberkati pihak yang mana Allah berselawat kepadanya. Kerana mustahil, walaupun kerana asal perkataan selawat itu, solat itu bermaksud doa, dan mustahil Allah berdoa kerana Allah adalah zat yang kita semua berdoa kepadanya. Adapun malaikat, apabila malaikat berselawat, bererti malaikat berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memohon kebaikan untuk Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita apabila disuruh untuk berselawat, bererti kita melakukan hal yang sama. Kita berselawat, yakni kita memohon kebaikan untuk Nabi. Cuma kita perlu tahu bahawasanya Nabi SAW hakikatnya tidak memerlukan doa kita, kerana Nabi itu sedia dirahmati, diberkati, dilimpahi dengan segala kurnia di sisi Allah. Tetapi selawat kita kepada Nabi ialah tanda bahawasanya kita itu menghargai Nabi SAW, membesarkan Nabi SAW. Saya nak fahamkan hal ini dalam kehidupan kita. Kita ini kalau ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, orang bagi satu benda yang berharga, kita akan ingat kepada orang tu. Tambah kata kita ni tak ada apa, satu orang tu bagi rumah, bagi kereta, bagi pekerjaan, sehingga kita boleh membesarkan anak dan seumpama. Kalau ada orang buat begitu kat kita, kita ingat kat orang tu, dan kita akan selalu sebut kebaikan orang itu. Padahal yang dia beri pada kita itu dunia. Ibu bapa kita, yang hakikatnya menciptakan kita ialah Allah, tapi Allah jadikan sebab musabab wujudan manusia datang melalui ibu bapanya. Allah menyuruh kita untuk berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita. Washkur li wali walidayk, kan, bersyukur pada aku dan kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kesantunan ini apabila kita mengenangkan insan yang benar-benar berjasa kepada kita, lebih daripada ibu bapa kita, yang membawa makna yang paling besar, iaitu membawa agama dalam kehidupan kita. Agama itu lebih kita perlu daripada makan, minum dan segala-galanya. Maka menyebut insan itu ialah tanda kita manusia yang tahu mengenang budi. Tanda bukan saja tahu mengenang budi, bererti kita menghargai apa yang dibawa, iaitu agama Islam yang dibawa kepada kita. Maka kita berselawat kepadanya dengan penuh perasaan sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang baginda bawa di dalam kehidupan kita. Itu makna apabila kita berselawat pada baginda, bukan sekadar memang kita berdoa pada baginda. Baginda itu kalaupun kita tidak berdoa kepadanya, sudah berada pada makam yang tinggi di sisi Tuhan. Tetapi tanda ingatan kita yang begitu besar kepada baginda, kerana kita ini tidak akan mencapai iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari, tidak beriman seorang kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dia disayangi, min walidihi wa waladihi, daripada ibu bapanya, daripada anaknya,
wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Kekasih yang kita sayang, kita sebut nama dia. Orang yang kita cinta, sehari tak tanya khabar kita, kekasih kita tak cari dia. Nabi SAW yang paling berjasa pada kita. Bukan soal berjasa itu dalam erti kata dia telah membawa agama sehingga kita menerima, tapi juga pada soal kita menghargai apa yang dia bawa. Maka sebab itu Allah menyuruh untuk kita berselawat kepada Nabi. Tanda sebenarnya kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas kurniaannya. Kerana Nabi itu merupakan nikmat yang paling besar. Kerana Allah menyuruh kita mengingati nikmat yang diberikan kepada kita. Sebab itu Allah berselawat kepada Nabi dengan arti kata memuji Nabi, malaikat berdoa kepada Nabi, kita juga berdoa kepada Nabi SAW sebagai tanda dia adalah Rasul kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Terputus kah? Ya, terputus kah tadi? Dan kita kalau begitu ente kena appear dua-dua, kita sebelah menyebelah lah kalau macam tu. Ya. Terputus. Jadi di mana terputus untuk anda sambung semula? Ya, pada ayat apa yang kita ingat yang last? Dan anda menyebut tentang, anda telah huraikan tentang maksud Allah berselawat, kan? Itu tak putus. Anda sebut tentang maksud malaikat berselawat. Yang selepas itu anda sebut bahawasanya apa maksud apabila kita berselawat kepada Nabi. Sama maksud kita berdoa kepada Allah untuk Nabi, tapi kita hendaklah memahami bahawasanya bukan kerana Nabi itu terlalu memerlukan doa kita. Sebaliknya kitalah yang memerlukan selawat itu untuk kerahmatan diri kita sendiri. Kerana Nabi itu ialah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila berselawat kepada Nabi berarti kita mengingati nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, iaitu kehadiran Rasulullah SAW. Apa yang menjadi nikmat yang besar di dalam hidup sentiasa akan kita ingat, sentiasa akan kita sebut. Kalau ada orang berjasa besar kepada kita, kalau segala yang kita ada milik adalah pemberian dia, setiap sudut yang kita lihat kita akan mengingatinya. Kalau orang yang cinta isterinya, kemudian isterinya meninggal, setiap sudut yang ditinggalkan oleh isterinya, dia akan mengingatinya. Bagaimana dengan Nabi SAW yang merupakan segala-galanya dalam hidup kita? Tidak ada makna kehadiran kita di dunia ini jika tidak dengan hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ia benar, ia daripada Allah, tetapi ia adalah melambang kepada penghargaan kita kepada nikmat Allah yang mengutuskan nikmat itu melalui seorang insan yang ditabalkan menjadi Rasul. Maka mengingati Rasulullah, Allah jadikan bagaimana cara untuk mengingati Rasulullah itu. Bukan sekadar sebut Muhammad, tapi Allah suruh kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berselawat kepadanya, tanda kita ingat kepadanya. Orang-orang yang berselawat banyak tetapi dia dry, dia jaf, Arab kata, dia kontang daripada memahami atau menghayati makna kenapa ia berselawat kepada Nabi. Ia adalah pelambangan syukur kita kepada Allah dan berterima kasih kita kepada Nabi yang telah berkorban dan membawa agama. Maka kita mengingati baginda. Cara kita mengingatinya dengan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia sentiasa ada. Bahawa Nabi, kalau para sahabat, ia melihat Nabi dan mereka berjumpa dengan Nabi. Allah
menghubungkan lagi kita dengan Nabi-Nya. Walaupun kita sudah tidak dapat melihat baginda, tapi Allah menjadikan selawat adalah penghubung antara kita dengan Nabi. Apabila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepada kita. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyra. Siapa berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Kan? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan kita pada hari ini hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wasallu alayya faaksiru as-salata alayya faaksiru alayya min as-salati fa inna salatakum ma'rudatan alayhi. Maka banyakkanlah ke atas aku selawat fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana selawat kamu itu akan dibentangkan kepadaku. Yani Nabi tahu kita berselawat kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'aradu salatuna alayka wa qad aramt, macam mana dibentangkan kepadamu sedangkan kau telah yakni balit, yakni kau telah habis, dah dipupus di dalam kubur. Nabi kata, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan, innallaha haramkan bumi untuk memakan jasad para anbiya. Jadi maksudnya hubungan kita dengan Nabi ini, di samping hubungan syariat dia yang kita ikut, still kita terasa kita berhubung dengan Nabi apabila kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Macam yang saya sebut tadi, kita ni perlukan berhubung, kita berhubung dengan Allah, of course. Itu adalah Tuhan yang kita berhubung, berdoa kepadanya. Tapi manusia ini Allah jadikan dia ada satu, ini yang disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam Al-Arkan tentang manusia ini, dia ada satu perkara, iaitu dia ingin sesuatu yang dapat dia berinteraksi langsung dengan hal itu. Maka Allah jadikan untuk kita, umpamanya kita ada Kaabah. Kita tidak menyembah Kaabah, tetapi something yang tangible, manusia ingin touch, dia disentuh Kaabah. Bukan di situ Allah dan dia bukan Allah, tapi manusia akan rasa perasaannya bahawa ia memujuk dalaman dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita berhubung dengan Rasulullah itu dia tidak kekal kerana dia mati. Dia tidak, itu yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Muhammad itu telah mati dalam arti kata mati sebagaimana manusia mati, tetapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang mana kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang tak sempat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kita ingin berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebut tadi, Allah jadikan selawat.
Maka pada selawat itu ada banyak kerahmatan dan kebaikan untuk kehidupan. Rahmat yang terbesar ialah ia menguatkan imannya dan supaya dia merasai bahawasanya insan yang dia sebut di dalam syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, insan itu dia masih berhubung dengannya. Bukan seolah-olah orang yang telah mati dan telah meninggalkan kita sekadar mewarisi apa yang ia ajar, tapi pada sudut spiritualnya, every Muslim, setiap Muslim terasa masih berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui, khususnya melalui selawat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Di dalam riwayat Abu Dawud, Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Wala taj'alu qabri 'ida, jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan. Jadi satu upacara kegembiraan pula duduk di kubur itu. Nabi tak bagi macam tu. Bukan perayaan kita ziarah kubur Nabi, iyalah tak apa, tapi ia bukan tempat perayaan. Kemudian Nabi kata, wasallu alayya, berselawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kerana salawat kamu itu sampai kepadaku di mana kamu berada. Orang, maksudnya orang sekalipun, bukan orang Arab, orang Cina ke, orang India ke, orang putih ke, di mana ke, dia ada di Afrika ke, di hutan Amazon ke, kalau dia Muslim, still terasa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan dirinya. Jadi ini adalah menjadikan hubungan yang terbesar, iaitu rahmat Allah Azza wa Jalla kepadanya. Di samping fadilat-fadilat selawat yang ada, yang berbagai-bagai yang disebut di dalam hadis, yang disebut dari sebahagian fadilat itu mungkin orang istimbat saja ataupun orang buat kesimpulan, sebahagiannya disebut di dalam hadis. Umpamanya hadis Ubay bin Ka'ab, yang mungkin nanti kalau ada ruang kita mungkin menyebut hadis Ubay itu, insya-Allah. Ya. Dengarkah? Ya. Hadis Ubay bin Ka'ab ialah hadis yang ana rasa kebanyakan kita dah membaca hadis Ubay ini, dan kita pun tahu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam sunannya, di mana Ubay dia bertanya Nabi sallallahu, dia berkata, ya Rasulullah, inni uksiru as-salata alaika, wahai Rasulullah, aku telah membanyakkan doa kepada Rasulullah, yakni aku banyakkan selawat kepada Nabi. Fakam aj'alu laka min salati, berapa kadar untuk aku jadikan untukmu daripada salatku, yakni daripada doaku. Maksudnya kita nak kena baca hadis ni, nak kena jelas sikit, kalau tidak nanti orang salah faham. Hadis ni maksudnya, biasanya setiap orang ni dia ada waktu yang dia peruntukkan untuk dia fokus untuk dia berdoa. Let's say lah, macam mungkin kita akan pukul 4 sampai pukul 5 sampai pukul 6 tu tempat masa kita berdoa lah pagi kan, macam tu lah kan. Mungkin jadi masa tu kita akan doa macam-macam. Jadi Ubay tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kadar dia doa pada Nabi, dia selawat pada Nabi, tapi berapa kadar untuk dia doa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, masyid, yakni ikutlah berapa banyak yang engkau mahu. Lepas tu dia kata ar-rubu'a, 1/4, yakni kalau dia doa 2 jam, maksudnya setengah jam tu dia selawat pada Nabi. Nabi kata masyid fa in zitta fa huwa khairul lak, apa yang kau kendaki terpulang, maksudnya kalau engkau tambah maka itu lebih baik untukmu. Kemudian dia kata an-nisfa, yakni an-nisf, yakni separuh, yakni kalau 2 jam ambil sejam untuk selawat. Nabi kata masyid fa in zitta fa huwa khairul lak, ialah terpulang, kata Nabi, tapi jika engkau tambah ia lebih baik. Jadi dia kata as-sulusain,
Kalau macam tu 2/3 lah. Nabi kata sama masyid fa in zitta fa huwa khairul lak. Jika kau tambah ia lebih baik, terpulang. Kalau kau tambah maka ia lebih baik. Lepas tu Ubay kata, aj'alu laka salati kullaha. Aku jadikan untukmu semua tempoh doa aku tu selawat kepadamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuk. Kalau demikian itu tukfa hammaka, yakni tukfa anta hammak, dengan itu maka akan dicukupkan, maksud ditutupi, dilangsaikan duka citamu, kebimbanganmu, wa yughfaru laka dhanbuka, dan diampunkan dosamu. Iaitu begitu besar kurniaan di atas fadilat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan kelebihan yang mana yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, dan diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain. Ya, ini adalah merupakan kelebihan yang kita patut sepatutnya tidak terlepas lah. Ramai orang bincang macam-macam tentang selawat ni. Yang penting saya ingat kita berselawat. Kita lepas tengah malam ke, kita duduk bersendirian ke, kita bawa kereta, kita kira setiap orang dia boleh ilzamkan diri dia dengan berapa banyak selawat untuk Nabi. Lebih banyak lebih baik. Tapi mungkinlah kita ni zaman sibuk. Mungkin kita kata insya-Allah kita sehari nak istighfar katalah 700 kali ataupun 1000 kali. Kemudian kita buat peruntukan untuk diri kita, kita nak selawat 300-400 kali. Kemudian kita mungkin kita zikir-zikir yang lain. Itu terpulang kepada diri kita, tidak ada pengkhususan jumlah yang disebut di dalam nas. Tetapi seseorang mendisiplinkan dirinya. Ubay bin Ka'ab dia kata dia banyakkan inni ukthiru as-salata alaik. Jadi aku telah membanyakkan selawat pada Nabi. Jadi dia minta Nabi berapa banyak patut. Mula-mula dia cadang 1/4, setengah, 2/3. Kemudian akhirnya dia kata tak apalah, buat semualah. Kita ingat pada sahabat ni Nabi itu ada depan mereka. Tapi betapa mereka memahami besarnya makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Sehingga para ulama menyebut Allah biasanya selalunya apabila Allah Subhanahu wa taala okey ke? Ada bising sikit okey. So, biasa kita tengok dalam ayat surah Al-Ahzab tu Allah dia mulakan dengan zatnya yang maha agung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Okay. Allah kata Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Dia mulakan dengan diri dia dan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu tas. Kemudian dia suruh kita. So maksudnya Allah kata aku sendiri berselawat pada Nabi. Of course makna selawat Allah tu tak sama dengan kita. Tapi maksudnya ini adalah besarnya ganjaran ataupun kedudukan selawat ini di dalam agama. Ya. Ya, hadis Ubay itu taklah menunjukkan Ubay langsung tak baca yang lain kan. Tapi of course mesti ada doa masa nak naik kenderaan, doa apa, kekal lah amalan-amalan itu, tetapi memperuntukkan selawat di dalam kehidupan ini dengan satu jumlah yang besar adalah sesuatu yang sangat dituntut. Dan biasanya kita tahu selawat apabila Allah itu berselawat kepada Nabi berarti ia dan menyuruh kita berselawat ia suatu amalan yang besar.
Dalam masa yang sama untuk itu, Nabi Allah ni dia nak bagi kita selawat tu, dia bagi tahu je fadail tu. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Nasa'i, di mana Anas mengatakan Nabi menyebut man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyru salawat. Sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali selawat. Wa hutta anhu asyru khati'at, dan dipadamkan pada dia 10 kesalahan, 10 dosa. Oh, padam dosa satu benda yang besar. Kita adalah pendosa, semua kita pendosa. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan diangkat untuknya 10 kedudukan. Kita ramai orang berlumba nak dapat kedudukan di jabatan, di mata orang ramai. Tapi hakikatnya kedudukan yang paling mulia ialah yang perlu kita buru, ialah kedudukan kita di sisi Allah. Kedudukan kita di sisi Allah ni, tak ada bos yang sign, tak ada siapa yang boleh tipu markah kita, KPI kita, ataupun orang hasad pergi buat report yang tak betul. Allah mengetahui kedudukan setiap hambanya di sisinya. Walaupun mungkin orang cakap macam-macam tentang orang itu dan orang ini, kita tak tahu, mungkin dia di sisi Allah tinggi kedudukannya. Salah satu sebab manusia itu tinggi kedudukannya kerana ia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan itu kita cuba jadikan dalam hidup kita ini, di samping amalan yang lain itu, kita jangan lupalah portion amalan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi ini bukanlah maksudnya nak kena orang lain dengar, nak kena pegang mikrofon bagi orang dengar barulah jadi kita berselawat, kan. Selawat ni kita dengan Allah Ta'ala, Imam mengetahui, ya. Orang dulu-dulu kalau kita tengok dalam cerita P. Ramlee tu, labu-labi yang meminang tu, sekejap-sekejap dia selawat, sekejap-sekejap dia selawat. Tak adalah kawan tu nak bercakap yang masa dia minang untuk Haji Bakhil tu, sekejap-sekejap dia selawat, sekejap-sekejap dia selawat. Jadi bukanlah seperti itu, bukan seperti itu. Tapi kita ni, Allah Maha mengetahui keikhlasan kita, niat kita, dan hubungan diri kita, dalaman kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk sebelum tu saya ingat kita nanti saya rasa boleh kita kekalkan dengan sebelah menyebelah ni, supaya saya takut dia terputus, saya tak tahu putus ke tak. Oh ya. Okey. Ya, ya. Tadi yang appear satu-satu tu saya yang cadang, tapi saya tengok tengok kadang-kadang dia line mungkin tak bagus, nanti saya kita untuk tahu, ya. Ya. Saya sebelum nak pergi ke situ, saya nak kena landing dulu, supaya kapal terbang tu dia landing dengan betul. Selawat ni ibadah, bukan kita tiba-tiba fikir kita nak selawat. Dia adalah ibadah. Maksudnya kerana ada nas Quran tadi, dan juga kerana ada petunjuk Nabi SAW bagaimana untuk kita berselawat. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah dan juga hadis
Abu Humaid As-Sa'idi, juga riwayat Abu Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lain ni riwayat, sama ada dalam Musnad Ahmad, Al-Bukhari, dan juga Muslim, Musnad Ahmad dan selainnya. Sahabat, kebanyakan riwayat menunjukkan yang sama. Sahabat bertanya pada Nabi, kaifa nusalli alaika, ataupun kaifa as-salatu alaika, bagaimana kami nak selawat kepadamu, bagaimana kami nak selawat kepadamu. Jadi Nabi SAW yang ajar bagaimana kita nak berselawat kepada Nabi SAW. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW, juga hadis Abu Mas'ud, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Dalam sebahagian riwayat selepas yang pertama tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi ajar kepada dia, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Ini adalah lafaz-lafaz yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya nak berkempen pasal zaman sekarang ni, ramai orang selawat, ramai orang hantar pada saya, selawat mana saya patut pilih, kan. Saya tidak ada komen pada selawat yang lain tu. Kerana ulama kata apa saja sirah selawatlah. Tetapi tidak akan lebih baik daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Pasal ini soalan dia, bagaimana kami nak berselawat padamu? Cuba kita lihat maknanya. Nabi yang bagi tahu dia macam mana dia nak orang doa kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata doa tu ialah, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat kepada Muhammad, yakni doa kebaikan untuk Muhammad kepada dan kaum keluarga Muhammad seperti mana engkau telah memberikan kebaikan kepada Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Itu dia punya ukuran dia. Dan berkatilah Muhammad dan kaum keluarga Muhammad seperti mana engkau telah memberkati Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Yang artinya Nabi yang paling, Nabi yang dianggap semua orang ni, Ibrahim adalah qudwah. Walaupun dari segi afdaliyah Nabi yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Ibrahim adalah Nabi Khalilullah, ialah kekasih Allah. Kan? Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa fa innahu illa man safiha nafsah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesiapa yang berpaling daripada agama Nabi Ibrahim, dia adalah orang yang telah membodohkan dirinya. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah tabalkan dia di dunia dan di akhirat kelak ia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Artinya selawat kita kepada Nabi, kadarnya yang kita minta Allah kurniakan kepada Nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu untuk kita tahu. Jadi inilah selawat kita pada Nabi. Walaupun ada lafaz-lafaz yang orang cadang yang macam lain dan macam-macam lagi, tak apalah, berbagai-bagai pendapat dalam hal itu. Tetapi dia nak tambah apa, itu satu ijtihad yang orang buat. Tetapi saya nak nukil seorang tokoh mazhab Syafi'i yang penting, iaitu Tajuddin As-Subki, anak kepada Taqiyuddin As-Subki, yang semua orang dalam mazhab Syafi'i akan tahu As-Subki. As-Subki telah buat dalam kitabnya, iaitu At-Tabaqatul Kubra, tabaqat yang paling besar, iaitu Tabaqatul Syafi'iyah, tabaqat ulama-ulama Syafi'iyah. Dia sebut di dalam kitab dia kata, sami'tu Abi rahimahullah yaqul, aku mendengar bapakku rahimahullah menyebut. Bapaknya ialah Taqiyuddin As-Subki. Ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, ahsanu ma salla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kifiyah
sebaik-baik solat selawat kepada Nabi ialah kifiat ini, kifiat yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bapa dia kata, waqala man ata biha faqad shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biyaqinin. Sesiapa yang mendatangkan lafaz ini, lafaz yang macam dengan hadis ni, dia benar-benar telah solat kepada selawat kepada Nabi dengan yakin. Wa kana lahu jazaa al-warid fi ahaditsis salati biyaqin. Maka adalah baginya itu pahala seperti yang disebut di dalam hadis-hadis selawat dengan yakin. Yakni siapa yang selawat macam Nabi bagi tahu ni, ganjaran dia yakinlah seperti mana yang Nabi bagi tahu. Kemudian dia kata-kata, wa kullu man jaa bi lafdhin ghairiha fa huwa min ityanihi bi salatil matlubati fi syakkin li'annahum qalu kaifa nusalli alayka qala qulu kadza wa kadza. Dia kata ada pun orang yang berselawat dengan lafaz yang selain daripada yang Nabi bagi tahu ini, iaitu mereka ini mendatangkan untuk selawat itu dengan satu lafaz selawat yang dituntut dengan lafaz yang syak. Syak ni boleh jadi okey, boleh jadi diterima, tapi dia tidak seyakin seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Kenapa kata dia? Kerana mereka itu, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka yang kata, kaifa nusalli alaika, dalam hadis-hadis itu, bagaimana kami nak berselawat padamu. Kemudian Nabi kata, waqal, qulu kadza wa kadza, kamu kata begini dan begini. Jadi kata Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah, tabaqat ulama-ulama Syafi'iyah, dia kata ini adalah the best untuk kita selawat pada Nabi dengan sirah yang diajarkan. Hak yang lain tu macam-macam orang nama selawat itu dan ini, orang selalu bagi tahu, terpulang pada mereka. Tapi kalau tanya saya bersama dengan Tajuddin Subki, hak mana Nabi ajar is the best. Hak lain tu saya tak petikai lah. Mereka ada macam-macam sirah-sirah yang datang. Itu yang di-create ataupun yang diwujudkan oleh orang-orang kemudian. Tapi yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang mana yang disebut dalam hadis. Itu dulu landasan dia supaya kita tahu apabila saya berselawat, saya bukan saja berselawat kepada Nabi, saya berselawat seperti yang Nabi ajar kepada saya. Macam tu dia. It is very important dalam following the teaching of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, kita tak salahkan, katalah kata habis tu kalau kita selawat yang lain tu tak diterima kan Sayyidina wa Maulana, saya pun sebut juga. It's okay. Sanda kita Khaliluna Habibuna, Abu Hurairah pun kata qala Khalili, kata Khalili kekasihku, it's okay. Tetapi untuk kata dia itu better than what Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar, sukarlah. Kerana mestilah yang Nabi is the best. Mesti the best. So kita tak apa, bukan nak pergi kepada situ, tapi saya nak bagi landasan itu. Apabila kita faham landasan itu, kita kena mengetahui selawat ni is not because of the word itself, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun sebagai orang tasayyud, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Hatta Ibn Bas dia kata la ba'as, tidak mengapa lah mail tu. Ya kalau tapi yang the best ialah Nabi sebut. Tapi tak apalah. Ia bukan lafaz tu yang ada power, maka kau kena lafaz tu maka bagi power pada rahmat Allah lah yang memberikan kurniaan kepadanya. Macam kita lah apabila kita sebut ayat kursi, bukan ayat kursi tu yang power, tetapi rahmat Allah yang ada pada orang yang membaca ayat kursi itu di atas keyakinan dan keimanan kita pada ayat berkenaan. Demikianlah ayat-ayat yang lain, kita baca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas dan seumpamanya. Maka kita hendaklah tahu apabila kita berselawat kepada Nabi, apabila daripada selawat itulah yang lahir daripada perasaan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lahir daripada lambaian kita terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang lahir daripada cinta kepada agama dan orang yang membawa agama, of course kan, macam kata Qais kan, marartu bi diari Laila, aku lalu di perkampungan Laila, wa amastu zal jidara wa ma hubbu dari syaraf qalbi walakin hubba man sakana diyar. Di dalam syair
Aku lalu di perkampungan Laila, aku pegang dinding-dindingnya, bukan kerana cintakan dinding itu yang merindukan hatiku, tapi cintakan kepada orang yang tinggal di dalamnya. Itulah cinta. Kerana agama itu dibina di atas cinta. Semua yang ada dalam agama ini ialah hub, cinta, hub wal khudu', cinta dan taat. Orang yang taat kepada Allah, orang yang melakukan tanpa cinta, ia tidak memberikan apa makna. Orang yang salat kepada Allah dengan waktu ataupun puasa ataupun melakukan dakwah tapi tidak kerana cinta dia kepada agama, ia tidak memberi makna kepadanya. Kerana agama itu cinta. Sebab itu Nabi SAW, hatta akuna ahabba ila, sehingga aku lebih dikasihi. Hubbullah wa rasul, hubbullah wa rasul, yuhibbullah wa rasul, cintakan Allah dan Rasul. Semua cinta. Agama di atas cinta. Agama di atas cinta. Maka apabila seseorang itu berselawat di atas cinta dia kepada Rasulullah SAW, cinta yang lahir daripada kerana Rasulullah lah bashar, insan yang telah membawa, yang ditabalkan menjadi Rasul, yang membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah Allah Islam itulah yang paling kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan berselawat kepada Rasulullah itu tanda menghargai kurniaan Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Kamu ingat aku ingat kamu, kata Allah. Kan kamu bersyukur padaku, jangan kamu kufur. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, cukup kalau dengan sepatah ayat ni untuk kita melakukan segala zikir termasuk selawatlah. Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu sebut aku sebut kamu. Kalau Allah sebut kita, kalau Allah ingat kita, besar maknanya. Kita kalau jumpa ni dalam manusia kan, jumpa satu orang besar, tiba-tiba sebut nama kita. Yang di Petua Agung, kita orang kampung, tiba-tiba sebut nama kita. Oh, kita buat potongan sebutan dia setengah minit tu. Padahal tak ada apa pun, sama-sama makhluk je kita ni. Tapi kalau Allah menyebut kita, mengingati kita, ia sesuatu yang besar. Maka demikianlah makna selawat. Walaupun kalau bukan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, berapa? 100 ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala berapa? 200. Bukan itu. Bukan itu, tapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang terbit daripada suatu perasaan kecintaan kepada Nabi yang membawa agama yang besar. Dan membanyakkan selawat itu, ia bukan menghubungkan saja kita dengan Nabi, bahkan ia yang paling utama menghubungkan kita dengan zat yang mengutuskan Nabi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika itulah mafhum selawat yang kita faham, selawat itu mempunyai fadilat yang besar dan kesan yang besar di dalam kehidupan setiap orang. Dia akan melihat keajaiban demi keajaiban kesan selawat, kurniaan demi kurniaan. Sama dengan apabila kita beristighfar dengan istighfar yang banyak, 1000, 2000 kali. Bukan soal jumlah itu, tapi soal hati yang begitu tulus, hati yang begitu pasrah ketika menyebut astaghfirullahalazim, rabbighfirli, Tuhan ampunkanlah aku. Dan inilah makna yang sepatutnya kita semua cuba hayati apabila kita melakukan apa-apa amalan agama. Sebab itu balik kepada jalan salaf, balik kepada jalan para sahabat radhiyallahu anhu, balik kepada contoh teladan para tabi'in. Dia are the best example. Mereka ada contoh yang terbaik di dalam pelaksanaan hukum hakam dan penghayatan agama ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kita cinta kepada Nabi, tentu kita cinta pada ajarannya. Yalah, of course kita ada kelemahan. Semua kita ada kelemahan kita. Tetapi kenapa kita sayang kat Nabi? Saya bimbang setengah orang dia sayang kat selawat tu, bukan kat Nabi. Dia mungkin dia confuse. Dia duk rasa power selawat tu. Dia masa selawat tu pun dia dah putus dah
ingatan dia kepada Nabi dan ajaran Nabi. Dan dia ingat banyak selawat sehari tak dapat kerja, boleh dapat kerja, dapat duit banyak, kemudian dapat dia dah mari pergi tu. Bukan saya kata tak ada fadilat dan selawat, tetapi itu telah akhirnya dia jadi fokusnya kepada wording selawat itu. Dia telah terlupa bahawasanya selawat itu ialah menghubungkan dia dengan Allah Azza wa Jalla bagi mengingati makna yang besar. Kerana kita bukan minta pada Nabi. Setengah orang kadang-kadang dia selawat, dia rasa macam dia minta pada Nabi. Kita Allahumma salli ala. Ya Allah, selawatlah kepada kepada Rasulullah. Kita minta pada Allah. Selawat itu menghubungkan kita dengan Allah. Cumanya kontennya meminta kebaikan untuk Nabi. Setengah orang dia duduk selawat, dia duduk ingat rasa macam dia duduk minta kat Nabi. Ataupun dia duduk panggil Nabi. No. Allahumma. Ya Allah. Minta pada Allah. Cuma kita minta Allah kebaik, tanda kita menghargai kurniaan Allah pada Nabi, kan? So saya ingat kita kena betul dalam sekarang apabila orang dalam pandemik khususnya, kan, manusia keletihan sebenarnya. Dia fatigue, dia letih. Bila dia letih, okeylah dia tengok macam-macam. Apa dia lagi yang benda-benda dia menanti keajaiban. Saya bukan menafikan keajaiban, saya juga selalu sebut kata keajaiban ini. Dan alhamdulillah, saya rasa kebanyakan orang dan saya yang kerdil ni pun dapat peluang juga merasa keajaiban daripada segala ajaran zikir ini, yang mana kita dapat melihat apa yang kita tak mungkin kita tidak dapat lihat tanpa melazimi zikir, mengalami apa yang kita mungkin tidak alami jika kita tidak menghayati zikir. Tetapi keajaiban itu datang setelah kita memahami ajaran itu. So apabila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul mulut maki orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul come on. Allahumma, ya Allah, kan? Betul tu sebut pada Nabi, tanda kita sayangkan Nabi. Tiba-tiba kita against Nabi punya ajaran. Kita ada kelemahan, tak apa. Tapi janganlah jadikan benda itu sebagai jelas sangat berbeza antara apa yang kita selawatkan itu dan dalam masa yang sama yang kita buat hal yang berbeza dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Saya tak ada nak nasihat ke orang lain. Saya rasa macam beban untuk saya juga, tapi saya nak nasihatkan diri saya kepada semua orang yang melakukan tugasan so-called kita panggil dakwah. Kerana dakwah ni sometimes very tricky. Dia kadang-kadang dia bukan mencelarukan orang, dia mencelarukan kita sendiri. Ramai orang yang zahirnya dia di atas hidayah, tapi ia sesat di dalam dadanya sendiri, sesat di dalam niatnya sendiri. Di antara dakwah untuk sesuatu yang dia perolehi daripada habuan dunia dan dakwah yang benar-benar yang terbit daripada hati nuraninya yang ingin menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasihatkan diri saya, bukan orang lain. Kita boleh terkeliru dengan hal ini, terutama apabila kita ternama ada kedudukan, orang mendengar kita dan seumpamanya. Sukarnya hal ini, jika kita berjaya membereskan perkara yang pertama, iaitu keikhlasan kita berdakwah memang lillahi ta'ala dan mencari hidayahnya dan ingin membetulkan hal ini supaya kita dapat pahala di akhirat, termasuklah apa yang pihak TV Sufi ini sedang laksanakan. Jika itulah seruan kita, termasuk seruan sama ada orang berzikir, berselawat dan seumpamanya, yang bukan kempen
media sosial sekarang dengan saya buat video tajuk sekian-sekian, banyak likes, banyak penonton, itu ya satu sudut keduniaan. Tapi dakwah lebih daripada itu. Ia bukan itu sempadannya. Dakwah ialah bukan memburu likes, tapi dakwah ialah memburu kebenaran dan menyampaikan agama ini dengan cara yang hikmah. Hikmah telah dilakukan oleh semua para anbiya. Tapi bukan semua orang menerima hikmah. Kalau orang tak terima dakwah para nabi, bukan berarti mereka tidak hikmah. Tetapi yang pentingnya ialah kepada saudara yang melakukan amalan di TV ini dan yang mengajak pada kempen, saya menyokong usaha ini dan menyokong untuk kita sama-sama berganding bahu melakukan amalan soleh. Dan amalan soleh itu soleh ataupun tidak hanya Allah yang tahu, berdasarkan niat kita dan berdasarkan betulnya kita dengan pelaksanaan amalan tersebut seperti yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ialah kita membetulkan niat kita dalam hal ini. Kita membetulkan bahawa tujuan kita bukanlah tujuan kita nak dapat likes ataupun nak dapat ramai orang suka, tapi tujuan kita supaya kesan dakwah ini, jika orang suka ke, orang tak suka ke, orang maki ke, orang kritik, dapatlah kita balik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, inilah yang telah aku cuba lakukan untuk agamamu di dunia dahulu. Aku cuba lakukan, mudah-mudahan Allah kata aku terima. Kerana syarat untuk Allah menerima amalan bukanlah semestinya ramai ataupun sedikit. Saya selalu sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi yang datang pada hari akhirat kelak, umat yang ramai macam Nabi kita Muhammad. Ada nabi ramai macam Nabi Musa alaihi salam. Ada nabi yang ada bersama ada sejumlah orang. Ada nabi yang ma'ahu rajulan, bersama dengan nabi itu 2 orang lelaki. Ada nabi ma'ahu rajul, bersama dengan seorang lain. Nabi kata dalam hadis, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi tak ada siapa pun yang bersama dengan dia. Maksudnya siapa pun tak sokong ajaran dia. Tapi dia adalah nabi, dia mempunyai kedudukan di sisi Allah. Saya berkempen untuk diri saya yang dhaif, yang penuh dengan kekhilafan, kekeliruan, dan sering mungkin tersasar daripada niat yang betul dan tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Jika boleh didengari oleh orang lain juga, biarlah dakwah kita ini dapatlah kita bawa pahalanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan. Dan kempen Mari Berselawat yang dilakukan oleh pihak TV Sufi dan selain daripadanya adalah kempen yang baik. Yang penting bagaimanakah pihak yang berkempen dan yang dikempen untuk memastikan apa yang dah diamalkan di dalam kempen itu menjadi pahala dan ganjaran di sisi Allah Jalla wa'ala. Terima kasih. Terima kasih sama. Ahlan wa sahlan. Ana sebenarnya salah satu sebab ana bila PA ana hantar, ana terima, ana tengok nama TV Sufi ana tertarik dengan perkataan Sufi. Bukan ana positif dengan Sufi. Sufi kalau tengok dalam puisi ana pun ana sebut contohnya Sufi yang tulus kan. Jadi Sufi ada satu istilah yang tidak ada masalah. Ada dalam sejarah Islam, dalam membuktikan ada ulama ahli tasawuf dan Sufi. Tapi yang perlu kita selaraskan ialah Sufi yang berdasarkan kepada seperti mana Sufi-Sufi, ahli-ahli Sufi yang mementingkan nas dan dalil. Al-Ghazali dan seumpamanya, dan juga sebelum itu Al-Junaid dan berbagai yang berada di atas syariat. Hatta Abdul Qadir Al-Jilani dan seumpamanya. Jangan baca mereka daripada
tulisan orang, baca mereka daripada nas mereka sendiri, baru jadi sufi yang asli, insya-Allah. Kalau baca sufi dengan cerita orang mengenai Abdul Qadir Jailani mungkin tak apa tepat, tapi kalau baca buku Abdul Qadir Jailani sendiri, kita akan melihat sufi yang benar. Sufi-sufi, hatta Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah memuji sufi-sufi yang saleh, ahli sufi yang saleh. Mudah-mudahan TV sufi ni adalah TV sufi yang insya-Allah membimbing kita semua ke jalan sufi yang diredai oleh Allah. Ya. Itu sufi yang zuhadul awail, ahli zuhad yang awal, yang mereka itu terdiri daripada para tabi'in dan seumpamanya, yang menumpukan sufi untuk membersihkan diri, membina keikhlasan, kejujuran, membuang takabur, riak, sum'ah dan seumpamanya. Sehingga bila tiba-tiba satu zaman, maka sufi itu jadi falsafi. Dia jadi tasawuf falsafi, jadi falsafah. Bila falsafah, dia tak bincang dah tentang banyak tentang Quran, dia duk cerita tentang apa ada di sebaliknya, nampak di sebalik makrifat apa, berjalan di atas air. Dia mula duk cerita-cerita pada bukan penyucian diri lagi, dia duk cerita keajaiban. Kalau tengok orang ni tembus hati dia, dia sudah tak pergi ke situ. Mudah-mudahan kita kembali pada zuhadul awail, ahli zuhud yang awal. Terima kasih banyak, jazakallah khairan katsira. Sampaikan salam saya pada semua tim dan selamat berkenalan. Ambil saya sekali jadi ahli sufi kan. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum.